Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai maklumat-maklumat yang telah saya bersama rakan-rakan saya perolehi daripada sesi temu bual yang telah kami jalankan. Okey, sebelum tu saya akan memperkenalkanlah diri saya, iaitu saya Nur Ain Faizni binti Muhammad Basri, dan bersama tiga orang rakan saya yang lain, iaitu yang pertama Muhammad Fathuddin bin Muhammad Zaid, yang kedua Nur Ifah binti Rozali, dan yang ketiga Zulaikha Haswani binti Zakaria. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai latar belakanglah pengasas bagi Rumah Seri Kenangan Taiping yang telah kami jalankan, di mana nama penuh beliau adalah Faizal bin Muhammad Zubir yang berumur 39 tahun dan dilahirkan di Hospital Besar Kuala Lumpur. Seterusnya, beliau telah berkongsi di mana pendidikan yang beliau ada ialah pendidikan dalam bidang psikologi dan kaunseling. Beliau juga telah berkongsi, beliau telah berkhidmat dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat ini selama 14 tahun dan tarikh mula-mula beliau berkhidmat dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat pada 2 April 2007. Seterusnya, di dalam sesi temu bual yang telah kami jalankan, Encik Faizal telah berkongsikan pengalaman-pengalaman yang beliau adalah semua dalam perkhidmatan Jabatan Kebajikan Masyarakat inilah. Yang pertama, beliau telah menyatakan bahawa selama 12 tahun beliau telah berkhidmat di Jabatan Kebajikan Masyarakat di daerah Baling. Yang kedua, beliau juga telah berkhidmat di Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Bandar Baru Kedah. Yang ketiga, berkhidmat di Sungai Petani selama 1 tahun. Yang ketiga, berkhidmat juga di Jabatan Kebajikan Masyarakat juga di Kedah. Dan apabila beliau telah dinaikkan pangkat menjadi pegawai, beliau telah telah berkhidmatlah di Rumah Seri Kenangan Taiping. Dan sewaktu sesi temu bual dijalankan, Encik Fazal telah berkongsikan bulan tersebut merupakan 5 bulan lah beliau baru berkhidmat di Rumah Seri Kenangan Taiping. Seterusnya, saya akan menerangkanlah mengenai pengenalan bagi Rumah Seri Kenangan Taiping, maklumat yang telah kami dapat daripada sesi temu bual di mana Encik Faizal telah berkongsi bersama-sama kami di mana Rumah Seri Kenangan ini berfokuskan kepada penjagaan dan perlindungan warga emas, dan yang kedua, menjaga warga emas yang berumur 60 tahun ke atas, dan warga emas yang ada di Rumah Seri Kenangan tersebut iaitu warga emas yang sukarela dan warga emas yang tidak sukarela. Bagi warga emas yang tidak sukarela ni, Encik Fazal telah berkongsikan di mana sewaktu awal-awal PKP, adanya orang panggil satu program yang dipanggil OPS Gelandangan. Sewaktu operasi tersebut dijalankan, diorang dapatilah ada warga-warga emas yang terbiarlah di tepi jalan kan. Okey, sewaktu OPS Gelandangan dilakukan, di mana warga emas yang mempunyai keluarga dan ada keluarga yang menuntut mereka kembalilah kepada keluarga, di mana warga emas yang tidak mempunyai keluarga yang datang untuk mengambil mereka secara tidak langsung, Cik Faizal berkongsikan mereka akan dirujukkan kepada JKM iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan diorang akan dimasukkanlah di Rumah Seri Kenangan Taiping ini. Seterusnya, saya akan meneranglah mengenai penubuhan Rumah Seri Kenangan Taiping, di mana sebelum dapatnya title Rumah Seri Kenangan Taiping ni, Cik Faizal telah berkongsikan di mana nama asal bagi Rumah Seri Kenangan Taiping adalah Yahoo Hospital yang dibina oleh British pada tahun 1882. Dan yang ketiga, pada tahun 1930, Yahoo Hospital ni telah diberi nama Rumah Orang Tua bagi penempatan warga tua bekas kerja lombong lah biji timah, iaitu warga Cina. Dan sewaktu tersebut, rumah tua tersebut telah diselia oleh Hospital Taiping. Untuk pengetahuan semua, Rumah Seri Kenangan Taiping tersebut hanya bersebelahan dengan Hospital Taiping. Dan pada 1950, secara rasminya rumah tua tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan pada tahun 1980, Cik Faizal berkongsi di mana pada tahun tersebutlah adanya nama rasmi, iaitu terbentuklah nama Rumah Seri Kenangan Taiping.
Seterusnya, sewaktu sesi temu bual yang telah kami jalankan, Cik Faizal telah berkongsilah adanya aktiviti-aktiviti yang dijalankan di Rumah Seri Kenangan Taiping, di mana aktiviti yang dijalankan seperti program keagamaan, program bersama unit psikoterapi, program memasak, program menonton wayang, program senaman pagi. Okey, di dalam sesi temu bual ini, Encik Faizal telah berkongsikan kepada kami di mana program keagamaan yang dijalankan di Rumah Seri Kenangan Taiping ini tertumpu kepada apa warga emas yang beragama Islam. Okey, program-program yang ada di Rumah Seri Kenangan Taiping sewaktu program keagamaan dijalankan seperti tadabbur Al-Quran, tadarus Al-Quran, Qiyamul Lail. Okey, program-program keagamaan ini, program ini tersebut telah dirangka sendiri oleh pihak JKM dan pihak Rumah Seri Kenangan Taiping tersebut kena jalankanlah program tersebut. Sewaktu sesi temu bual dijalankan, Cik Faizal juga berkongsikan di mana di dalam program keagamaan ini ada juga cabaran-cabaran yang mereka hadapi, di mana Cik Faizal berkongsikan warga emas yang datang, terutama warga emas Islam, ada yang datang daripada latar belakang yang mempunyai basic-basic keagamaan, senang untuk mereka meminta untuk menjalankan program lah. Selain itu ada juga warga emas yang daripada latar belakang yang terabai, maksudnya diorang diabai oleh anak mereka. So di situ macam cabaran lah bagi Encik Faizal dan staf-staf dia untuk menjalankan program tersebut lah, di mana nak mendesak diorang pun tak boleh kan sebab orang dah tua. So kita kena secara beransur-ansur lah untuk membolehkan program tersebut dijalankan. Okey, seterusnya Encik Faizal telah berkongsikan kapasiti bagi Rumah Seri Kenangan Taiping sebanyak 200 orang, dan sekarang penghuni di Rumah Seri Kenangan Taiping sebanyak 181 orang, di mana di Rumah Seri Kenangan Taiping ini ada 3 golongan, iaitu Melayu, Cina, India dan bangsa lain-lain. Okey, bagi warga emas Melayu seramai 72 orang, bagi warga emas Cina seramai 61 orang, bagi warga emas India seramai 44 orang, dan bagi warga emas yang lain-lain seramai 3 orang. Okey, di sini adalah sedikit maklumat tambahan lah, di mana Encik Faizal berkongsikan Rumah Seri Kenangan Taiping dari segi pemakanan, warga emas ini diberi makan sebanyak 6 kali sehari, dan golongan yang ada di Rumah Seri Kenangan Taiping ini iaitu ada 3 golongan, di mana golongan sihat, golongan mental dan golongan telantar. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan beri kepada sahabat saya lah untuk teruskan perbentangan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ifah binti Rozali, nombor metrik S19304207. Okey, hari ini saya akan kongsikan sedikit perubahan fizikal yang berlaku pada warga tua di Rumah Seri Kenangan di Taiping. Okey, yang pertama amat difokuskan terutama pada usia ni kesihatan. Di sana mereka penghuni akan mendapatkan rawatan dan pemulihan kesihatan dan penjagaan kebersihan dengan baik, seperti penghuni yang menghuni di rumah Seri Kenangan ini akan ditanggungkan kos perubatan, dan penjaga akan mandikan atau menyalingkan lamping bagi penghuni yang sakit terlantar di atas katil. Dan kemudian penjaga akan mengadakan aktiviti ataupun riadah untuk penghuni agar tubuh badan pada usia ni terus menjadi sihatlah. Pertama, pada usia ni banyak penyakit yang datang. Okey, yang kedua, keserasian. Keserasian ni mewujudkan interaksi yang baik antara penghuni dan penjaga, agar penghuni tu dia tidak terasa terasing bila duduk situ. Terutama bagi penghuni yang dulu sebelum masuk menghuni, dia seorang pendiam, suka duduk seorang-seorang. Okey, bila dah masuk menghuni ni, mulalah interaksi, nak berkomunikasi tu, dia secara tak terasing lah, macam ada orang dengan diri dia, ada orang ambil tahu tentang dia, sampai timbul rasa kemesraan dia. Dan
diterapkan juga hormat menghormatilah antara penghuni. Okey, yang ketiga, pengurusan. Okey, penghuni ni bila dah usia dah tua, dia tak mampu nak urus banyak benda. Dia tak mampu nak urus macam isu pengurusan kewangan ataupun harta. Jadi yang ni memerlukanlah kefahaman yang melalui pembacaan, perkongsian pengalaman. Jadi penghuni ni bila dah tua, nak membaca ni susah lah. Jadi perlukan bantuan daripada orang lain untuk membantu dia. Jadi terutama isu bila dah tua ni kan, wasiat ke. Okey, yang seterusnya, perubahan emosi. Perubahan emosi kita nampak dekat sini, gembira dan sedih. Okey, saya kongsikan dulu bahagian sedih. Penghuni dia rasa sedih sebab dia tiba-tiba akan teringat balik kisah lama dia bila dah terlalu lama duduk menghuni kan, dia akan teringat masa dia abai dengan anak-anak. Bila ada yang bagi yang ada anak lah, tapi dia abaikan dengan anak-anak. Sebab penghuni ni banyak di kategori penghuni dekat rumah kenangan ni, banyak kategori, ada yang datang secara sukarela, ada yang datang dihantar dengan anak. Jadi dia rasa dengan sunyinya dia rasa sedih. Dan dia rasa dalam masa sama dia rasa tak mampu nak urus dia sendirilah. Terutama bila dia dah mengidap banyak penyakit kronik macam kecacatan fizikal. Dia rasa sedih bila dia tak mampu dengan diri dia sendiri. Dan hal ni buatkan dia rasa kemurungan dan ingin membunuh diri. Okey, seterusnya gembira pula. Yang lagi perubahan emosi yang gembira. Penghuni akan rasa gembira terutamanya dekat rumah kenangan ni banyak menganjur ke pelbagai aktiviti. Dan lagi aktiviti yang penghuni minat, penghuni nak buat, penghuni suka buat. Buatkan mereka tidak rasa sedih, tidak rasa murung. Contoh macam aktiviti riadah, aktiviti keagamaan ataupun budaya. Sebab ada pelbagai kaum di rumah seri kenangan juga. Paling ramai majoriti kaum Melayu, kedua Cina, India dan lain-lain. Yang gembira ni juga dia rasa gembira sebab ada orang ambil tahu tentang dia, diberi perhatian, dilayan kerana mereka ni. Jadi dia akan rasa dihargai kat situ. Jadi bila dah emosi baik, bila emosi seronok, gembira, ia akan mempengaruhi kesihatan. Jadi kesihatan pun akan bertambah baik. Okey, dari situ. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulaika Hazwani binti Zakaria. Okay, saya memegang nombor matrik I192040057. Okay, hari ini saya akan membentangkan 3 topik, iaitu perubahan kognitif dan perubahan sosial dan juga cabaran. Okay, kita masuk kepada perubahan kognitif. Perubahan kognitif ni yang terhadap orang tua yang mana cara pemikiran mereka yang bila semakin meningkat dewasa, semakin mempunyai satu pemikiran seperti kanak-kanak lah. Okey, seperti yang saya dapat tahu, Cik Faizal juga ada memberitahu yang perubahan kognitif di rumah seri kenangan ni dia lebih kepada perempuan lah. Selalunya cara pemikiran mereka yang dekat situ yang menjadi salah satu pemikiran yang ke tahap pemikiran yang agak susah diuruskan lah berbanding lelaki. Sebab salah satunya daripada segi latar belakang orang tua yang dekat seri kenangan ni, dia macam contoh dia yang orang tua yang dahulu yang tiada pelajaran, yang kurang berpelajaran, itu yang menjadikan pemikiran mereka semakin
sukar diuruskan berbanding dengan lelaki lah. Sebab lelaki, apa yang saya tahu, apa yang Cik Faizal memberitahu, sebab salah satunya mereka ni lebihkan kepada mencari rezeki ataupun bekerja yang bidang pemikiran yang luas lah berbanding dengan perempuan. Itu yang menjadikan salah satu perubahan yang nampaklah di rumah orang tua-tua tersebut. Okey, salah satunya yang lain tu pemikiran orang tua-tua yang kita tahu memanglah seperti kanak-kanakan dia menjadikan ni. Tapi contoh lain yang yang kita boleh nampak untuk sekeliling kita, contoh kan, kalau yang mana ada ibu bapa yang semakin tua, macam dengan dia mahukan gula-gula. Bila dia mahukan gula-gula tu, tapi anak dia tak bagi, anak dia melarang. Sebab apa? Sebab takut nanti akan menjejaskan kesihatan bapa tersebut kan. Tapi pemikiran seorang bapa tu lain pula dengan niat seorang anak tu. Contohnya macam dia menganggap yang anak dia ni menghalang untuk dia nak makan makanan yang dia mahukan. Contoh macam ialah seperti gula-gula kan. Itu yang macam anak-anak dia ni sebenarnya tak sayang dia. Dan pemikiran di rumah Seri Kenangan semestinya macam ada yang rela, ada yang tidak rela, dan ada yang daripada perdagangan kejap. Dan ada daripada gelandangan. Ini menunjukkan yang pemikiran dekat rumah seni, pemikiran orang tua-tua yang dekat Seri Kenangan ni menunjukkan perbezaan yang berbeza lah. Daripada situ kita nampak ada yang masuk ke rumah orang tua-tua semata-mata untuk mencari kawan baru, ataupun anak-anak buah, ataupun daripada gelandangan yang tiada keluarga. Seterusnya kita masuk kepada perubahan sosial, yang mana latar belakang, seperti yang kita tahu, kemasukan di dalam rumah Seri Kenangan ni berbeza-beza orangnya. Macam ada yang rela, ada yang tidak rela, dan ada yang gelandangan. So daripada sini yang menunjukkan macam latar belakang setiap orang ni mempunyai latar belakang yang berbeza. So setiap orang ada mempunyai cerita yang berbeza. Dari situ kita boleh tengok perubahan tingkah laku yang berbeza juga. Tingkah laku mereka ni yang kalau tidak rela ni lebih kepada macam akan memberontak, ataupun akan sukar untuk penjaga dekat situ fahami. Yang macam rela ni selalunya dia mudah beramah mesra dan dia mudah mencari kawan baru. Itu yang menunjukkan tingkah laku yang baik lah. Kalau gelandangan ni, yang seperti saya tahu, salah satunya memang dia tak ada keluarga. Itu yang menjadikan dia macam ada yang setengah dia okey dan setengah dia tak. Seterusnya kita masuk kepada cabaran. Cabaran dekat sini dia ada 3 jenis lah, iaitu cabaran orang tua warga emas yang dekat situ, yang sihat, yang sakit mental, dan juga yang sakit, yang terlantar sakit lah. Kalau yang mental ni salah satu cabaran yang paling tinggi untuk orang-orang kat situ, penjaga dekat situ. Dan salah satunya yang paling ramai penyakit mental ni ialah wanita. Seperti yang kita tahu, kalau penyakit mental ni dia bukan saja daripada kekuatan mental untuk seseorang penjaga tu, tapi dia perlukan fizikal juga, yang mana kadang ada yang penyakit mental ni yang boleh mencederakan penjaga kat situ, ataupun dia mudah memainkan emosi kita lah untuk menjaga orang yang seperti itu. Kalau daripada segi sihat, alhamdulillah dia cabaran dia macam dia mudah, contohnya cabaran seperti kanak-kanak, bersikap seperti kanak-kanak tu, yang macam dia
cepat komplain kata makan ini tak sedap, yang ni masin, tak pun dia kuat mengadu, kata kawan dia buat dia, kawan dia bully dia, kawan dia ambil selimut. Itu yang menjadikan satu cabaran untuk warga emas yang sihat lah. Kalau yang terlantar sakit ni selalunya dia tak berapa cabaran sangat, sebab dia lebihkan kepada dia sakit dan dia terlantar baring, dia memerlukan penjaga yang memberi ubat, memberi makan dia seperti biasalah. Okey, itu saja yang daripada saya untuk penerangan ringkas tentang rumah anak yatim, rumah pelindungan orang tua, rumah Seri Kenangan ni, yang menunjukkan tiga benda ini yang kita dapat lihat pada tak semestinya di rumah Seri Kenangan, tapi ibu bapa yang mana semakin melanjut usia juga kita dapat melihat yang perubahan kognitif, perubahan sosial, perubahan tingkah laku mereka yang semakin jelas. Okey, sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathudin Muhammad Zaid, penggal nombor metrik I20104629. So, part saya ada kesimpulan. Yang pertama, usia lanjut adalah period penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari umur 60 tahun sehingga meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fizik dan psikologi yang semakin menurun. Proses menua adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fizik, psikologi maupun sosial yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Badan Kesihatan Dunia WHO menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses penuaan yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia. Lansia banyak menghadapi berbagai masalah kesihatan yang perlu penanganan yang segera dan berintegrasi. Yang kedua, masalah pengabaian warga tua masih lagi di tahap yang rendah, namun perbuatan anak-anak tempatan seumpama itu tidak dapat diterima masyarakat di antara negara ini, bahkan sangat memalukan dan dikesali. Oleh itu, setiap kanak-kanak hendaklah sentiasa menghormati dan menjaga kebajikan kedua ibu bapa dan warga tua dengan memberikan kasih sayang dan memastikan kesempurnaan hidup mereka terjamin, dan janganlah sesekali mengabaikan dan mensia-siakan hidup mereka, serta selalulah mendoakan mereka agar sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya.